Tapi kena jaga benda-benda tadi. Jangan sampai jadi menghiasi masjid lebih-lebih, sehingga orang fikiran orang tu pergi kepada benda tu. Jangan gitu. Sebab yang utamanya dalam Islam ni iaitu memakmurkan masjid itu. Memakmurkan masjid itu. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid Allah ni ialah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya. Hak tu yang memakmurkan masjidnya. Dan beriman dengan hari kemudian. Hak tu yang utama. Bukan seperti Kristian kaum Yahudi tu, comel tak kira lah. Pergi tutup seminggu sekali buka. Tak sah lah tu. Tak sah. Yang Nabi SAW larang ni dia nampak dah lah. Bila buat comel sangat tu, banyak pun kita kata tak adil lah. Mahal benar-benar mahal sangat ni, tak boleh kena tutup. Kalau tidak curi kat orang. Tak ada dah lah. Maksud asal tu nak suruh makmur masjid tu. Pahala orang nak iktikaf dalam masjid tak boleh lah. Dah tutup. Tutup pintu pagar dah tutup. Pahala nak iktikaf lagu mana? Termasuk dalam memakmurkan masjid tu iktikaf. Ini kenapa? Kerana benda-benda tadi. Sebab tu dia larang dulu lagi. Banyak akan terhalang. Banyak akan terhalang. Tapi kalau nak jaga keselamatan dengan maksud tu lain lah. Boleh jadi orang pergi letak bom pula dalam masjid. Waktu lain cerita tu. Tak apalah ada kunci pun. Dalam keadaan aman, dalam keadaan biasa ni pun orang tak boleh masuk. Tak kena lah tu. Mungkin ada sesuatu yang tak kena. Kita kena tengok lah. Ni Nabi SAW ayat ni dia jaga belakang. Lepas tu kita tengok memang banyak lah di akhir zaman ni orang apa ni. Sebab tu dalam Quran pun dia sebut ada masjid dirar. Masjid dirar kan? Masjid dirar dia tidak kerana Allah lah. Masjid dirar. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim. Hak binaan yang mereka buat tu terus menimbulkan keraguan di dalam hati mereka. Sampai nak hancur hati. Tidak kata bila kita buat benda baik ni kau tenang, Tuhan bagi ketenangan, bagi kegembiraan jiwa, tidak. Orang buat dengan maksud tak molek. Dia akan membuatkan serabut lagi dia. Itu gambaran dalam Quran. Masjid ni ada banyak macam. Tetapi bagi orang ramai ni, dia tak tahu, dia kira orang buat dengan ikhlas. Kita tidak perlu kau orang hati orang. Orang buat tu piti dia banyak, dia beri maksud dia tak molek. Suruh dia. Dia boleh ke dia lah dosa dia. Tapi orang lain pergi semaya tak nak kena mengena dengan dia. Mana orang tahu? Ya dia niat tak molek ke apa? Mana orang tahu? Jadi tidaklah kata jadi kurang kau kita pergi semaya di tempat-tempat tadi kerana pitih ni maknanya bercampur bau, tidak jelas. Kalau tidak jelas sungguh kita harus duduk bau tu. Tak usah duduk bau. Kecuali kalau jelas sungguh. Maka tak molek lah kita pergi ke masjid tu. Tak molek lah kita beribadat di masjid tu. Kalau hasil duit dia tu tidak molek ke apa, lepas tu dia buat tu pun dengan maksud tak molek. Sebab ada dah garis-garisnya. Masjid Dira di lagu mana. Tu kita tengok lah tu. Tapi semata-mata orang buat kita nak suka buruk tak boleh. Tak boleh. Serupa dengan hak lain-lain lah. Ada hadis sebelum pada ni kan, kalau orang tersemayang lewat, dosa dia kurang dia tu boleh ke dia. Kamu tak ada apa. Kamu tetap boleh pahala. Ini bergantung kepada kita. Seterusnya riwayat daripada Uthman bin Abil As. Dia kata Nabi SAW menyuruhnya buat masjid Taif di tempat yang ada berhala sebelum pada tu. Maknanya di tempat berhala, rumah berhala ke, buat situ. Nabi SAW suruh buat situ. Mesti kena buat lagu? Tak mesti. Ini bergantung kepada kebijaksanaan kita. Mana gereja kita ambil, kita buat masjid. Hak ni sentiasa dilakukan daripada dulu lagi. Sampai sekarang ni pun ada lagu tu. Boleh buat. Tidak kata kalau dalam gereja tu ataupun dalam biara tu pernah disembah benda lain maka dia jadi cemar. Tak. Tempat tu tidak jadi cemar. Kita buat boleh sembahyang situ. Tak jadi masalah pada kita orang Islam. Satu. Yang keduanya di sini Nabi SAW nak kekeh tu
rasa hormat, rasa takut, rasa gapo. Tu tujuan dia. Sebab orang yang baru meninggalkan berhala, kan sembah berhala, boleh jadi dia takut kalau kita putus lama kan demam kita mati. Nah, lama kan sakit perut kita. Lama kan gini-gini. Tujuan Nabi SAW nak hapuskan apa yang kamu anggap sebagai suci, kamu anggap sebagai Tuhan. Tengok kita buat. Robohkan, kita patah semua. Tak jadi apa pun. Itu maksudnya. Supaya jadi kukuh lagi kepercayaan orang-orang Islam itu. Tidak mesti maknanya buat bila kita nak buat masjid kita kena pergi buat atas bangunan, tidak mesti. Ini kalau dengan perang. Kalau tidak perang, tak boleh. Kita tak boleh robohkan gereja dia ataupun ketik dia, ataupun rumah ibadat dia, tak boleh. Tak boleh. Bahkan kalau dia nak bina pun tak apa. Kerajaan Islam dia kena bagi rakyat dia. Dia bukan agama Islam, kebebasan beragama, bagi, tak apa. Tetapi kalau perang antara Islam dengan orang kafir, boleh kita negeri dia, kita boleh. Apalagi kalau orang-orang tempat tu masuk Islam. Supaya di masa Fatih Makkah tu Nabi SAW robohkan, patahkan berhala-berhala kan, cocok berhala tu biar jatuh. Dah sebenarnya nak sembah berhala lagi, dah Islam habis dah. Nak geria lagi lagu tu. Lepas tu Nabi SAW masuk tu dengan menguasai Mekah, Fatih Makkah, dia takluk Mekah. Adapun di negeri-negeri lain selepas tu Islam meretah ke apa? Apakah tidak ada rumah-rumah ibadat orang kafir, gereja? Ada. Mana kalau terima dengan cara baik dan dia tak saya masuk Islam, cuma nak duduk di bawah pemerintah Islam, tak apa. Salah tu mana robohkan rumah-rumah ibadat dia tu, tak boleh. Hak ni maknanya setelah kita menguasai dia kalah dengan kita dan dia lawan dengan kita dulu. Kita pun buat gitu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang baru masuk Islam ni yakin bahawa dengan merobohkan hak tu, hak orang panggil selama mana tu, beratus tahun dah duduk sembah, tak jadi apa. Tak ada kesan buruk kepada kita pun. Barulah kita nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan tu. Tak mesti buat gini sama. Ada kalanya. Jika perlu, bagus kita buat macam ni. Seperti yang berlaku di banyaklah di tempat macam di India misalnya, di Ayodhya dulu, sebab tu yang sibuk tu. Dia kata situ tempat rumah berhala dia tu dulu. Lepas tu orang Islam buat masjid atas tu. Memang ada lagi berhala tu duduk sibuk tu. Dia jadi gitu. Memanglah dalam sejarah. Kalau dia dakwa gitu pun boleh jadi munasabah, sebab banyak berlaku dalam sejarah ni. Mana orang Islam buat di tempat rumah berhala tu, dia buat atas tapak tu. Banyak perkara lah. Satu, supaya orang tidak berasa takut, orang kurung dengan rumah berhala tu. Satu, kurung dengan rumah berhala tu, takut. Yang kedua, yang keduanya suruh buat gini ni apa? Iaitu supaya orang Islam dia tahu Islam ni dia tidak kata anggap sesuatu tempat tu kotor dengan sewenang-wenang gitu, tidak. Semata-mata kerana dia letak sesuatu maka jadi kotor lah sampai bila-bila. Tidak. Kotor tu sebab ada benda tadi. Apabila kita najis, kita buat, sucilah, kita bersihkan. Begitu juga kalau berhala tu kotor. Berhala itu rijsun. Dalam Quran apa disebut rijsun, sebagai kotor, najis. Buat waktu tak ada apa. Kita tidak menghadap kepada dia, menghadap kepada kiblat kita. Makna di mana-mana pun bagi kita tak jadi masalah. Bahkan kita tak perlu perhabis fitih pun. Tak perlu perhabis fitih. Mana kalau ada bangunan besar ada, tak payah peroboh. Pakai hak tu. Boleh jadi kalau perlu pun ubah suai sikit-sikit. Ubah sesuai sikit-sikit supaya melambangkan Islam. Gitu. Hak lain-lain tak perlu ubah. Mana kita boleh beribadat situ, tidak kata jadi kurang ibadat situ, tidak. Takut-takut kita kata muka bekah orang semua berhala ni beratus tahun dah ni jadi kurang kepala kita. Tidak. Itu tujuannya Nabi SAW suruh buat gini. Banyak maksud dia tu. Lepas pada tu, yang ketiganya Nabi SAW suruh buat gini. Kalau ada lagi orang kafir, dia takut tak kira lah jadi bala kau gapo yang timur dapat bala kau dengan sebab orang Islam buat gini. Tengok-tengok tak ada gapo. Boleh jadi fikiran dia akan berubah. Mana Islam ni betul, tak ada gapo pun yang selama ni kita takut tu macam takut hantu gitu je. Sebenarnya tak ada memberi kesan apa-apa. Tengok orang Islam buat tak ada gapo pun. Bahkan kau maju ada
Banyak hikmat dia tu ya, Nabi SAW suruh buat gini. Tapi kita tak boleh faham daripada hadis ini